Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hebat daripada saya buat anda semua yang sentiasa ceria dalam melaksanakan segala tindakan seharian. Saya mengucapkan selamat berpuasa, salam Ramadan untuk semua. Semoga Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Okey, pada hari ini saya akan sambung kelas kita yang sebelumnya, sebelum ini kita sudah pun berhenti di cabaran pengurusan sumber manusia. So hari ini kita akan sambung kelas kita kepada pengurusan pemasaran. Right. Apakah yang dimaksudkan dengan pemasaran? Kalau tengok di sini, ianya mengatakan bahawasanya pemasaran adalah satu sistem aktiviti perniagaan yang dibentuk untuk merancang dan melaksanakan konsepsi, penentuan harga, promosi dan pengedaran produk untuk menggalakkan bagi berlakunya pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan pada masa yang sama mencapai objektif organisasi. Okey, di sini kalau kita tafsirkan, kita kupaskan dengan definisi pemasaran. Pemasaran ni adalah satu aktiviti perniagaan yang mana ianya merancang dan melaksanakan konsepsi. Apa itu konsepsi? That's mean dalam sesuatu produk, ia memerlukan satu pemikiran konsep terhadap barangan yang hendak ditawarkan kepada pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita merancang dan melaksanakan dari segi penentuan harga. Sebelum kita menawarkan produk kepada pasaran, kita kena tahu dahulu bagaimana untuk menentukan harga barangan. Daripada pemasaran inilah kita dapat melihat apa yang ditawarkan oleh pesaing yang lain dan juga kita dapat menentukan harga barangan kita berdasarkan kepada pesaing yang lain dan mungkin juga berdasarkan kepada penerimaan di dalam pasaran. Yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan promosi. Di mana di dalam pemasaran ini kita adalah untuk mempromosikan barangan kita kepada pasaran. Untuk memperkenalkan barangan kita kepada pasaran. Itulah yang dimaksudkan dengan promosi. Dan yang terakhir adalah pengedaran produk. Merancang dan melaksanakan pengedaran produk. Di mana bila kita membuat promosi, bila kita membuat pemasaran di dalam sesebuah pasaran, kita dapat pasti bagaimana untuk kita mengedarkan barangan kita kepada pasaran yang sedang kita yang kita sedang target, right? Dan berlakunya pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna. Bila kita membuat pemasaran secara tak langsung, barangan kita tadi dapat memenuhi keperluan pengguna. Dan pada masa yang sama juga mencapai objektif organisasi. Apa objektif kita? Sudah tentulah untuk mendapatkan keuntungan daripada hasil jualan tersebut. Itu adalah definisi pemasaran. Di dalam pemasaran ini mempunyai 5 konsep asas. Terdapat 5 konsep asas di dalam pemasaran, iaitu keperluan, kehendak, permintaan, pertukaran dan kurs niaga. Apa itu keperluan? Ianya merujuk kepada keperluan manusia yang terhasil secara semula jadi di dalam diri manusia tetapi boleh dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran. Ini bermaksud di mana? Kita tahu setiap manusia mempunyai keperluan. Setiap manusia mempunyai keperluan. Kenapa? Ianya adalah satu perkara yang semula jadi yang ada pada diri manusia. So, bila manusia mempunyai keperluan secara tak langsung, ianya dapat dipengaruhi oleh aktiviti pemasaran. Sebab kita tahu, pemasaran adalah mempromosikan ataupun memperkenalkan barangan. Bila kita memperkenalkan barangan ataupun perkhidmatan secara tak langsung, kita dapat mempengaruhi keperluan mereka dan sekaligus barangan kita ataupun produk kita ataupun perkhidmatan kita dapat memenuhi keperluan pengguna tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep yang kedua adalah kehendak. Ianya terhasil daripada keperluan asas manusia dan terbentuk dari persekitaran budaya atau personality seseorang melalui proses pembelajaran. Di sini ialah kehendak adalah satu keperluan asas bagi manusia. Apa contoh dia?
Sebagai contoh, manusia perlu makan. Manusia berkehendakkan untuk makan bagi meneruskan kehidupan. Daripada situ, anda boleh memasarkan barangan anda atau perkhidmatan anda ke dalam pasaran dengan melakukan pemasaran. Right. Yang ketiga adalah permintaan. Permintaan dapat ditukarkan daripada kehendak apabila mendapat sokongan dari kemampuan untuk memiliki. Permintaan ini ialah yang dipinta, maksudnya manusia memerlukan produk tersebut, manusia meminta produk tersebut, tetapi ianya mestilah mendapat sokongan daripada kemampuan untuk memiliki. Maksudnya manusia tadi mereka perlu ada kemampuan untuk memiliki. Sebagai contoh dari segi wang, kemampuan dari segi kewangan. Sebab tu kalau kita tengok dalam pasal, contoh kita kata perniagaan kereta contoh. Kenapa ada orang pakai kereta kancing, ada orang pakai kereta Proton, ada orang pakai kereta BMW? Sebab adanya permintaan melihat kepada kemampuan. Orang itu tak mampu untuk beli BMW, dia beli kereta kancing contoh. Nampak? Orang tu mampu beli BMW, so why not dia beli BMW daripada beli kancing? Itu sebagai contoh permintaan lah. Right. Yang keempat adalah pertukaran. Pertukaran adalah tindakan untuk memperolehi objek yang diingini daripada pihak lain dengan menawarkan sesuatu sebagai balasan. Maksud pertukaran ini ialah, contoh saya menjual, anda pembeli, anda nak barang saya, and then anda pun akan lakukan pertukaran di mana anda ingin untuk memperolehi objek tersebut, barangan saya jual tadi, dengan menawarkan sesuatu sebagai balasan. Menawarkan sesuatu sebagai balasan mungkin dari segi kewangan sebagai contoh. Maksudnya anda ada duit, anda nak tukar dengan barang saya, nak beli barang saya, so bila saya jual, itulah berlakunya proses pertukaran. Right. Dan yang terakhir adalah urus niaga. Urus niaga ini akan terwujud apabila berlakunya pertukaran dua barangan antara dua pihak dengan kaedah pertukaran wang dengan produk. Ini maksudnya proses yang terakhir ini, konsep yang terakhir, urus niaga. Dan bila anda sudah setuju untuk membeli barangan saya dan saya bersetuju untuk menjual barangan saya kepada awak, secara tak langsung sudah berlakunya urus niaga. Sebab apa? Anda dapat barangan, saya dapat duit atau wang. Right. Seterusnya kita tengok kepada pendekatan pemasaran. Pendekatan pemasaran terdapat dua pendekatan, iaitu pendekatan keluaran ataupun produk. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Pendekatan produk ialah tumpuan pemasaran diberi kepada kualiti produk. Maksudnya pendekatan pemasaran berdasarkan kepada produk, ianya memberi fokus pemasaran kepada kualiti produk tersebut. Kualiti produk amat penting dan diberi keutamaan. Maksudnya kalau pendekatan pemasaran berdasarkan kepada produk, kualiti produk tersebut adalah satu perkara yang penting dan ianya akan diberi keutamaan. Pendekatan ini mempercayai bahawa barang dapat dijual dengan mudah sekiranya ianya berkualiti. Pelanggan hanya membeli produk yang berkualiti, berprestasi tinggi dan mempunyai ciri-ciri inovasi. Right. Sebab tu kita tengok kenapa orang beli BMW. Because of quality produk tersebut. Walaupun kita tahu harga BMW ni, harga dia memang melambung tinggi, memang mahal. Tak sama dengan kereta Proton. Right. Tapi kenapa orang beli? Because orang percaya. Maksudnya orang lebih mempercayai kualiti produk tersebut. That's why orang beli BMW. Now, bukan saya kata Proton tak berkualiti. Proton berkualiti juga. Proton pun berkualiti. Tapi kita berbalik pula kepada kemampuan tadi. Maksudnya dia mampu untuk membeli Proton saja, so dia tak beli BMW. Right? Jangan pula you kata, saya cakap BMW yang berkualiti lah. Proton tak bagi contoh pun. Proton pun berkualiti juga, sama je dengan BMW. Tapi dari segi harga, right? BMW harga dia tinggi, mahal.
kita import. Right? Okay, now, yang kedua, pendekatan pengeluaran. Okay? Pengeluaran produk secara besar-besaran. Okay? Tumpuan diberi kepada kuantiti dan kualiti pengeluaran. Okay? Iaitu mengeluarkan barangan sebanyak yang mungkin dan produk yang berkualiti. Okay? And then produk akan dapat dijual jika pengeluaran yang banyak pada harga yang rendah ditawarkan dengan kos yang paling minimum. Okay, dia berbeza dengan pendekatan produk. Pendekatan produk ni dia memberi tumpuan kepada kualiti. Tetapi kalau untuk pendekatan pengeluaran, yang paling utama yang diberi tumpuan adalah kuantiti dan sedikit kualiti. Tak boleh kita just memikirkan tentang volume pengeluaran semata-mata. Kita juga perlu memikirkan kepada kualiti. Tetapi dari segi tumpuan, dia fokus kepada kuantiti. Lagi banyak pengeluaran dibuat, okay, lagi banyaklah tawaran dapat diberi kepada pasaran dan sekaligus dapat dijual. Kenapa? Kerana mungkin kita dapat menjual pada harga yang rendah. Okay. Now, seterusnya, promosi di dalam pengurusan pemasaran. Okay. Promosi merupakan bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan untuk memberitahu, mengingatkan dan juga memujuk pengguna mengenai sesuatu produk yang dikeluarkan ataupun dijual oleh sesebuah syarikat. Okay. Objektif promosi adalah untuk menyampaikan maklumat, meningkatkan jualan, menstabilkan jualan, memposisikan jualan dan membina imej. Alat-alat promosi termasuklah pengiklanan, jualan terus, promosi jualan, publicity dan perhubungan awam. Ini saya dah sentuh tadi tentang promosi. Okay? Tapi secara detail, promosi ni dia adalah satu alat komunikasi. Alat komunikasi di antara kita sebagai pengeluar dengan pelanggan. Maksudnya kita membuat promosi untuk memberitahu, mewawarkan, okay, ataupun mengingatkan kepada pengguna bahawasanya produk kita ini sudah masuk ke dalam pasaran. Right? Dan alat-alat promosi ni termasuklah kita melaksanakan pengiklanan, kita buat jualan terus, kita buat promosi jualan, kita buat publicity dan perhubungan awam. Inilah alat-alat untuk kita melakukan promosi. Tapi biasanya orang buat pengiklanan. Pengiklanan itu adalah salah satu alat untuk kita buat promosi untuk kita berkomunikasi dengan pelanggan di dalam pasaran. Dalam peredaran masa dan teknologi terkini, usahawan dapat menggunakan internet sebagai salah satu kaedah untuk menjalankan aktiviti promosi di dalam pasaran. Ini maksudnya, kalau dahulu kalau orang buat periklanan, orang buat promosi, mungkin orang hanya menggunakan akhbar, letakkan iklan dalam akhbar, letakkan iklan di dalam dalam radio, letakkan iklan di dalam televisyen. Tapi disebabkan berlakunya peredaran masa, berlakunya perubahan dalam teknologi, kita sebagai usahawan yang berjaya boleh menggunakan internet sebagai salah satu kaedah untuk kita menjalankan aktiviti pemasaran. Antara platform yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktiviti pemasaran ialah e-usahawan, Facebook dan Instagram. Baik. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan e-usahawan, apa yang dimaksudkan oleh Facebook dan apa yang dimaksudkan oleh Instagram. E-usahawan merupakan program merupakan salah satu program yang mana ia merupakan salah satu inisiatif oleh kerajaan untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital di kalangan belia dan usahawan mikro. Maksudnya e-usahawan ni adalah satu program yang dibangunkan oleh pihak kerajaan untuk memberi menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital di kalangan belia dan juga usahawan mikro. Rakyat berpeluang untuk menerokai ilmu perniagaan secara atas talian dan membantu mereka untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka dengan menggunakan platform-platform digital. Jadi sebenarnya program e-usahawan ni kalau di KPTM pun memang ada. Kita mempunyai 4 orang trainers daripada MDIC yang melaksanakan program e-usahawan.
Antaranya saya lah, dan ada 3 orang lagi lecturer yang bergiat di dalam program e-usahawan. Okay, program e-usahawan ini merupakan salah satu inisiatif daripada MDEC untuk menerapkan nilai dan ilmu keusahawanan digital di kalangan golongan belia dan usahawan mikro. Okay, antara yang akan dipelajari oleh peserta e-usahawan ialah asas perniagaan, pemasaran melalui media sosial, pemasaran melalui website dan membina ayat jualan ataupun copywriting. Kalau anda ingin mempelajari kesemua benda ni, boleh jumpa saya, tak masalah. Saya boleh ajar pada anda secara sebagai perkongsian je lah. Right? Tapi kalau anda nak belajar betul-betul benda ni, kena masuk kelas proper lah. Kena daftar MTech and then masuk kelas proper. Now, seterusnya Facebook. Okay, apa itu Facebook? Okay, mari kita berkenalan dengan Facebook. Mungkin ada di antara anda sudah pun ada akaun Facebook tapi tak tahu asal usul Facebook. Okay, kalau kita tengok Facebook ini ataupun diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg. Okay, pada tahun 2004 dia mula memperkenalkan Facebook. Tapi sebenarnya Facebook ni ianya pada asasnya dia merupakan laman sosial. Okay, laman sosial dan ianya kewujudan Facebook ni adalah untuk membuat perhubungan sosial di dalam sebuah universiti, iaitu Universiti Harvard. Okay. Dan Mark Zuckerberg ni, dia pada ketika itu, pada tahun 2004 masa dia memperkenalkan Facebook ni, dia baru berumur 19 tahun. Okay. Facebook ini hanya dibuka untuk pelajar-pelajar di universiti itu, tetapi akhirnya dibuka kepada umum secara berperingkat kerana permintaan yang ramai untuk menjadi ahli. Nampak tak Mark Zuckerberg? Sebenarnya Mark Zuckerberg ni dia seorang yang genius sebenarnya. Kenapa saya kata seorang yang genius? Sebab daripada idea dia, idea dia sebenarnya untuk menghubungkan di antara satu orang dari segi sosial. Tapi daripada situ dia boleh mewujudkan satu perniagaan dan boleh memberi income kepada dia. Sebab Mark Zuckerberg sekarang dah kaya lah. Right? Okay. Secara purata, sebanyak 2 bilion orang di seluruh dunia menggunakan Facebook setiap hari. Termasuklah saya, termasuklah awak dan termasuk semua orang yang menggunakan akaun Facebook. Facebook, orang boleh terus berhubung dengan rakan, keluarga dan perniagaan. Nampak ada hebatnya Facebook yang diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg. Okay. Dan dalam Facebook ini terdapat pelbagai jenis akaun. Okay. Dia ada FB profile, dia ada FB page, dia ada FB ads dan FB marketplace. Setiap satu ni ada fungsi dia. Setiap satu ada fungsi dia, setiap satu ada kelebihan dia dan setiap satu ada kegunaan dia. Kalau FB profile dia macam yang you gunalah, yang untuk you bersembang dengan rakan, untuk ada yang buat main game. Itu adalah FB profile. Okay? Di mana FB profile ni dia tidak boleh buat untuk berniaga pada asasnya, tapi sekarang ni disebabkan terlalu ramai orang berniaga menggunakan akaun personal FB profile, so sekarang ni Facebook dah mula buat perubahan di mana FB profile personal boleh digunakan untuk perniagaan. Tapi pada asasnya dia bukan sebagai untuk bertujuan perniagaan. Right? Kalau untuk berniaga kita boleh guna FB page. FB page dia lagi hebat berbanding dengan FB profile. Sebab salah satunya ialah kalau FB profile rakan yang boleh kita add sebagai friend, sebagai rakan dihadkan kepada 5,000 orang sahaja. Tapi kalau untuk FB page ianya tidak ada had. Dia infinity, boleh buat berapa ramai sekalipun orang like page tersebut. Okay. Tapi kalau untuk buat ads, FB ads, untuk kita buat FB ads, anda perlu ada FB page. Kalau you buat menggunakan FB profile personal, ianya tidak boleh lakukan FB ads.
Tapi kalau nak juga beriklan dengan menggunakan FB profile, anda boleh guna FB Marketplace. Nampak tak dia punya kegunaan Facebook dalam perniagaan. Now, Instagram. Yang ni memang famous. Anda pun ada Instagram, right? Saya pun kena belajar benda ni sebab apa? Instagram ni dia lebih kepada umur-umur bayar-bayar korang lah, bukan bayar-bayar saya. Saya ni remaja purba. Macam anda ni remaja-remaja yang bersemangat, yang ada sifat anda ni lebih kepada gambar. Inilah Instagram. Aplikasi ini membolehkan sesiapa sahaja menghasilkan foto digital yang menarik. Filter yang disediakan turut membolehkan foto yang biasa-biasa sahaja kelihatan unik dan profesional. Orang ramai amat tertarik dengan aplikasi web ini yang mempunyai lebih daripada 100 juta pengguna. Bila sahaja terdapat sebegini ramai orang dalam satu tempat, sudah pastinya ada peluang perniagaan yang menanti. Ialah bila kita berniaga, of course kita nak cari tempat yang ramai orang. Betul tak? So, dalam Instagram, terdapat lebih kurang 100 juta pengguna. Ramai tu. So, kita sebagai pengguna ambil peluang ini untuk mendapatkan jualan. Okey, apa perbezaan di antara Facebook dan Instagram? Di dalam pemasaran. Kalau Instagram, ianya memberi engagement yang lebih baik berbanding dengan Facebook. Sebab apa? Orang lebih suka melihat gambar. Sebab orang sekarang ni, dia tak suka lah membaca copywriting panjang-panjang tau. Dia hanya nak tengok benda tu simple dan padat. Apa benda tu simple dan padat yang boleh kita buat? Salah satunya melalui gambar. Nampak tak? Ataupun video-video pendek. Betul kalau you tengok dalam Instagram, dia punya video tak lebih daripada 1 minit. Kalau nak lebih daripada 1 minit, kita masuk kepada IGTV. Right? Facebook memiliki audiens yang sangat tinggi. Facebook sesuai untuk content marketing. Walaupun kita kata Instagram ni bagus dari segi engagement, tetapi dari segi audiens pengguna, Instagram tidak boleh mengatasi Facebook lagi dia punya audiens. Sebab Facebook dia dah lama diperkenalkan, of course dari segi penggunanya dah ramai, audiens dia dah ramai. Berbanding dengan Instagram, penggunanya tak ramai sangat lagi. Tapi tak mustahil satu masa nanti pengguna Instagram boleh melebihi pengguna Facebook. And then Facebook sesuai untuk content marketing. Kenapa? Sebab dalam Instagram kita tahu ianya simple tapi padat. Tapi kalau untuk Facebook ni, content marketing ni lagi meluas. Kita boleh buat penulisan, kita boleh buat poll dan sebagainya. Banyak function-function yang boleh kita guna untuk content marketing. Di dalam Instagram terdapat fungsi IGTV yang saya kata tadi lah. Untuk membuat naik video yang berdurasi panjang. Sebab kita tahu dalam Instagram ni hanya dihadkan bagi sesuatu video untuk 1 minit sahaja. Tapi kalau lebih daripada 1 minit, kita perlu menggunakan IGTV. Right? Yang terakhir. Yang terakhir adalah pengurusan operasi. Apa itu pengurusan operasi? Operasi perniagaan definisikan sebagai proses menggunakan input, iaitu sumber, untuk ditukarkan kepada output melalui sistem proses, iaitu transformasi. Maksudnya operasi ni, apa yang perlu anda faham ialah dia ada 3 bahagian, iaitu input, transform, output. Maksudnya input is sumber. Maksudnya kita mendapatkan sumber, and then daripada sumber tadi kita nak tukarkan kepada output. So sebelum kita tukarkan kepada output, iaitu barang siap, kita perlu melalui satu proses. Proses itu adalah transformasi. So 3 perkara ni anda kena faham untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan operasi. Input, transform, output. Dalam pengurusan operasi, yang pertama pemilihan tapak atau premis. Anda perlu mengetahui bagaimana cara untuk memilih premis. Dari segi size capacity pengeluaran. Maksudnya anda kena tahu dahulu. Premis anda ni nak kena ada sebesar mana. Contoh macam kata anda nak menyediakan perkhidmatan orang tua. So Allah, sedihnya lagu ni kan. Tak apa. Anda dengar je. Ni sekadar lagu latar je. Jangan fokus sangat pada muzik.
Right. Maksudnya bila anda nak buat sesuatu perniagaan, anda kena tahu dahulu saiz kapasiti anda, ataupun keupayaan anda. Contoh saya kata tadi, you nak buat perkhidmatan orang tua daripada rumah ke rumah. So anda kena tahu dulu kekuatan anda macam mana. Contoh kalau anda nak cover satu kota baru, so anda kena tengok adakah aku mempunyai kemampuan untuk memberi perkhidmatan seluruh kota baru. Nampak tak? Biasanya kita kata kalau biasanya kalau kita buat perniagaan awalan, permulaan, kita tengok dahulu kapasiti kita, sebab kita tahu bila kita buat permulaan perniagaan, kapasiti kita tidak besar lagi. So kita kena tahu kekuatan kita. Yang kedua, pembelian mesin dan peralatan, sistem dan prosedur pemprosesan pengeluaran. Okey, dan seterusnya rancangan pembelian bahan mentah, dan yang keempat, bajet belanja mengurus dan berbelanja modal. Alright? Now, seterusnya yang terakhir, tadi dalam topik yang sama juga, iaitu topik operasi. Okay, transformasi input kepada output. Dalam proses pengeluaran, proses transformasi input kepada output memerlukan 3 perkara, iaitu input, prosesan, output. Tadilah input, transform, output. Input, pemprosesan dan juga output. Okay, input perniagaan ialah pekerja, bahan mentah, mesin dan peralatan, teknologi, informasi dan juga modal. Okay, pemprosesan adalah rancangan bahan mentah, reka bentuk proses operasi, penentuan terhadap susun atur dan tenaga kerja. Okay, dan yang terakhir output. Output adalah produk akhir daripada proses transformasi atau proses pemprosesan. Alright? So, bila dalam pengurusan operasi, the first thing is anda perlu tahu input perniagaan anda. Okay, apa keperluan yang diperlukan untuk melaksanakan perniagaan. Sebagai contoh pekerja. Siapa pekerja kita? Okay, berapa orang pekerja? Dan bahan mentah apa yang nak pakai? Ubat apa yang kita perlu ada? Bahan apa yang perlu kita guna untuk kita cuci, luka sebagainya. Alright? Mesin, peralatan, teknologi dan informasi. Sama dengan pemprosesan, anda kena tahu bagaimana untuk rancang penggunaan bahan, bagaimana nak rancang dari segi penggunaan pekerja, bagaimana nak susun, atur dan sebagainya. Dan output is apakah perkhidmatan akhir yang anda sediakan kepada pasaran. Alright, itu saja untuk topik yang kelima. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung topik yang keenam. Right? So, untuk hari ini tak ada soalan sebab anda dah jawab soalan sebelumnya. Semua tugasan hari ini anda perlu dengar saja kuliah saya. Dan nanti sila hantar assignment. Right? Jumpa lagi. Assalamualaikum.